Oh, X. Okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kacahau. Manakam manggal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Khairuddin, Tuan Syed Ibrahim, saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya ada tepat 24 minit. 24 minit sebelum azan maghrib masuk pukul 7.05 minit kan. Truk juga kena bergerak awal kerana jam tak bergerak kat luar. Aku kan. Hari ni bateri kot masalah kan. Hari ni cuti. Hari ni cuti long weekend kan. Jadi daripada KL tadi turun pun jam. Sekarang nak ke arah KL pun jam juga. Tapi berita baik dia maknanya saya kena datang sekali lagi lah kot tak? Jadi hari ni kebetulan sebab semalam kami di selatan, di Simpang Renggam, kemudian di Johor Bahru. Jadi truk dalam perjalanan balik ke KL. Malam ini di Tangga Batu di Melaka sebab kat situ ada kem askar. Dan selain daripada cerita kapal, kita juga ada cerita meriam. Kan? Jadi saya yang cerita kapal dekat kem tentera laut pun kita kena jaga. Malam ini sebab itu saya kena singgah di Parlimen Tangga Batu sebab Tangga Batu ni ada kem tentera antara yang paling besar sekali dalam Malaysia dekat kem Sungai Udang. Jadi saya minta maaf kerana segala-galanya, jadi saya hanya ada masa yang pendek. Tapi ini permulaan saudara-saudari. Orang lain, dia nak masuk pilihan raya, dia rasa dia yakin nak menang, silakan. Ini belum lagi masuk bulan 10, bulan 11. Kita tengok tiap-tiap hari pun cuaca macam ini. Cuaca mendung. Benda segala-galanya tak berjalan. Dia seolah-olah bagi tahu kat kita, inilah keadaan Malaysia sekarang. Hidup kita mendung, semua tak baik. Nak buat apa-apa pun perlahan. Macam jam dekat luar. Nak pergi kanan pun tak boleh, nak pergi kiri pun tak boleh. Saya mula datang ke Ledang ni sebelum 2013 lagi. Masa tu ahli parlimen Ledang siapa ni? Hamim Samuri tak? Timbalan menteri dulu. Daripada awal, orang kata Ledang ni memang tak boleh menang sebab orang Johor ni toreh kulit dia keluar darah biru. Betul. Ini lebih kurang 7-8 tahun yang dahulu. Masa saya mula-mula datang ke Johor dulu, orang beritahu, kau tak payah buang masa lah dekat Johor. PAS ni daripada dulu tak pernah menang. Paling banyak dia boleh dapat 10-15% saja undi. Johor ni pekat dia UMNO. Cuma saya kahwin dengan orang Johor. Isteri saya orang Kota Tinggi. Daripada kecil saya rasa dia benci kat UMNO. Jadi nak kata orang Johor ni toreh darah keluar UMNO biru pun tak betul juga. Sebab itu daripada 2013 sebelum Syed Ibrahim bertanding 2018, yang bertanding di Ledang adalah saudara Hassan Karim. Sekarang dia ahli parlimen Pasir Gudang. Saya ikut dia, saya kempen. Ada satu benda yang saya tengok orang Johor. Dia kalau saya ceramah dia macam ni lah, dia jeling balik kat saya. Suka pun tidak, tepuk pun tidak. Saya tak tahu ke mana orang Johor nak pilih. Tapi saya juga tahu bahawa kalau kita bercakap, orang-orang di Johor dia dengar. Kalau betul, saya ingat dia akan terima. Kalau dia tak suka, dia akan tolak. Dan begitulah yang telah berlaku dalam keputusan-keputusan pilihan raya di Johor daripada tahun 2013. Tahun 2013 kali pertama keadilan menang di Johor 2 kursi.
Satu di Don Bukit Batu, satu lagi dekat Batu Pahat. Sebab tu saya singgah kat Batu Pahat tadi. Ada dua watak dekat Batu Pahat yang orang luar Johor tak suka. Satu, timbalan speaker yang lompat. Dulu PKR, kemudian lompat bersatu lah. Satu lagi, bekas ahli parlimen Batu Pahat yang kalah tahun 2013 sampai sekarang tak boleh move on. Nama dia Puat Zakarshi. Jadi sebab itu saya kalau dalam minggu-minggu yang seterusnya, ada masa saya tumpu di selatan, ada masa saya tumpu di utara. Kalau di utara insyaAllah kawasan Ledang, kawasan Batu Pahat, kawasan-kawasan yang sebenarnya kalau tengok, saya rasa ramai orang-orang yang cerdik-cerdik dan waras-waras. Sebab keputusan pilihan raya di kawasan-kawasan ini berubah-ubah. Ada masa dia pilih Pakatan, ada masa dia pilih Barisan Nasional. Kalau tanya saya, tak ada benda yang salah benda itu. Itulah sebenarnya hak rakyat sebagai pengundi. Kalau parti politik calon itu bercakap sesuatu yang kita setuju, dan kita nak ahli politik itu bawa perkara itu supaya dapat diterjemahkan dalam kajian, kita undi dia. Bila dia dah jadi wakil rakyat, kalau dia buat kerja kita tak setuju, sama ada kita lebih terpikat dengan parti lawan ataupun kita nak hantar isyarat supaya dia balik buat kerja lebih baik. Jadi ini macam wakil rakyat kita yang kat depan. Saudara Gopala dulu wakil rakyat, Saudara Yash jadi wakil rakyat. Itu resam demokrasi, saudara-saudari. Sebab itu walaupun dalam pilihan raya negeri yang lepas, keadilan kalah teruk dekat Johor. Daripada parti yang bangkit besar 2018 dalam tempoh 4 tahun, saudara-saudari, keadilan tinggal 1 kursi. Tak ada masalah. Itu resam demokrasi. Kami bekerja untuk rakyat. Ahli politik, tugas kami ialah yakinkan rakyat bahawa kalau kami diberi amanah, insya-Allah kami buat lebih baik. Sebab itu, walaupun selepas 2018 saya dah buat keputusan, saya sebenarnya tak minat dengan politik. Saya tak nak datang dekat dah. Saya dah rasa masa saya muda dulu 98, saya mula-mula bila terlibat hanya sebab saya tak boleh terima apa yang berlaku dalam negara semata-mata kerana ada pertelingkahan politik antara Tun Mahathir dengan Datuk Seri Anwar. Habis semua segala sistem dalam negara ni terheret sekali. Dengan polisnya, dengan hakimnya, dengan medianya, cerita perkataan lucah yang tak patut keluar. Budak-budak semua tahu. Masa itu saya di luar negara, saya kata aku tak adalah bodoh. Kalau macam ini kerajaan nak membodohkan rakyat, maka saya boleh sumbangkan sedikit masa untuk saya cuba bantu keadaan. Cuma saya kata kalau Datuk Seri Anwar dah bebas, saya tak ada hal lah untuk apa nak politik. Saya orang korporat. Saya orang profesional. Jadi Datuk Seri Anwar bebas 2004, saya tarik. Sama juga, lepas Pakatan Rakyat menang 2008, Datuk Seri Anwar tanya sekali lagi, boleh ke tidak bagi 2 tahun saja masa untuk bantu kerana bila rakyat dah ada perubahan. Buat pertama kali dalam sejarah kita, ada 2 gabungan politik yang boleh bersaing, yang boleh bagi tawaran dan pilihan kepada rakyat. Kalau tidak, segala-galanya UMNO Barisan Nasional, dia buat teruk macam mana pun, UMNO. Dia sakau macam mana pun, UMNO. Jadi dari masa itu 2009 saya kata saya boleh bagi 2 tahun. Boleh. Sebab yalah, duit tak adalah kaya tapi selesa. Saya boleh ambil masa 2 tahun daripada tugas korporat profesional saya untuk bantu Pakatan Rakyat pada ketika itu. Cuma saya kena scam lah sebab dia tak sampai 2 tahun. Sebab lepas itu saya masuk lock up. Bila masa nak balik semua. Jadi daripada 2011, 12, 13 saya dah buat keputusan kalau kita tukar kerajaan, saya tak berminat untuk menyertai kerajaan. Saya nak balik kepada hidup saya yang biasalah. Ramai lagi orang lain bagi dia peluang. Cuma bila berlaku di Johor dalam pilihan raya negeri yang lepas, saya tengok keadaannya agak pelik. Kerana UMNO menang banyak kursi.
Tapi UMNO menang banyak kursi bukan sebab UMNO popular. Sebab rakyat jemu dengan politik. Yang mengundi UMNO tu hanyalah 41-42% daripada pengundi. Maksudnya semua yang keluar mengundi UMNO, mengundi dalam pilihan raya negeri yang lepas. Yang keluar itu walaupun tak ramai, hanya sekitar 58%, yang itu pun tak sokong UMNO saudara-saudari. Hanya 41-42% yang sokong UMNO. Tapi kalau kita campur lagi dalam 30% rakyat Johor yang tak keluar mengundi, saya tahu saudara-saudari, sebenarnya kalau kita kerah untuk pilihan raya umum yang akan datang, hasrat sebenar rakyat Johor masih lagi menolak UMNO dan mahukan perubahan yang kita mulakan dalam 2018. Dan perubahan itu bermula daripada Johor. Kalau ada orang beritahu apalah Pakatan Harapan ni buat ceramah tepi jalan macam mana nak menang, dia lupa. Saya mula-mula datang ke Johor di Batu Pahat tahun 2010. Kalau nak ceramah kena bawa speaker sendiri dalam booth kereta. Tak ada orang nak jadi tuan rumah. Dulu-dulu ni, 10 tahun, 11 tahun yang lepas, terutamanya yang muda-muda yang tak pernah tahu, kalau berani buat ceramah dekat Johor ni, mampus engkau. Memang kena kejar dengan orang kampung. Jadi kita selalunya datang kereta, bawa speaker sendiri, jadi macam orang jual ubat. Dalam tempoh 5, 6, 7 tahun, kita boleh menang. Jadi kalau hari ini kita bermula macam ini, tengah hujan rintik-rintik dah nak gelap dekat maghrib ini, kalau petang macam ini pun orang datang, orang dengar, kemah penuh. InsyaAllah saudara-saudari, kalau 1, 2, 3 bulan yang akan datang bila pilihan raya dipanggil, saya yakin Pakatan Harapan PKR di Johor ini kita boleh gembeling hasrat rakyat supaya kita pertahankan balik semua kursi-kursi yang kita dah menang 2018, terutamanya kursi di Ledang ini. Ada orang tanya, kenapa kamu sibuk-sibuk sangat ni? Petang-petang tengah hujan duduk bercakap seorang-seorang. Sebabnya ialah kerana negara kita berada dalam keadaan yang parah. Saya ambil pendekatan itu dahulu bahawa tanggungjawab saya nak bantu tukar kerajaan, kerana lepas itu rakyat bila dia dah selesa, merasa kali pertama tukar kerajaan, dia akan terus tukar kerajaan. Kerajaan teruk, tukar. Ahli politik teruk, tukar. Itu yang saya nak dan itu telah berjaya dilakukan 2018. Kalau ikut orang Johor, bukan sekali dah. Dia tukar menteri besar 4 kali, saudara-saudari. Sebab itu sekarang tak ada dah, payah dah nak cari ahli politik yang bongkak macam dulu. Berani dia bercakap dengan rakyat bukan-bukan. Kamu berani besar kepala, rakyat tahu kuasa undi masuk pilihan raya, dia tukar. Jadi walaupun bagi saya, matlamat itu telah tercapai, tapi kita ada masalah. Kerana negara kita ni, walaupun dulu kaya, kekayaan itu takkan kekal sampai bila-bila. Ini samalah orang kata dulu-dulu orang kampung kaya. Ada tokai Cina kat sini yang dulu kaya. Dalam budaya Cina, kalau berkawan dengan orang Cina, orang Cina beritahu, kekayaan dalam keluarga itu, kalau tidak diusahakan dan kalau orang yang mewarisi kekayaan itu tidak pandai jaga harta, tak jujur, kaki joli, harta itu kaya macam mana pun bermula, takkan kekal lebih daripada 3 generasi. Tanyalah orang Cina mana-mana. Kalau buat bisnes, kita susah payah kerja, kita rajin, dah jadi kaya raya, lepas itu anak kita mari joli. Lepas tu cucu kita bukan saja joli, dia sakau semua. Habis sehari-hari, kaya macam mana pun. Dan itulah sekarang ini yang berlaku dalam negara kita. Memang betul kita bermula dalam keadaan kaya. Malaysia apa yang tak ada? Dulu ada biji timah, balak banyak, minyak banyak. Kemudian tanah bagus, kelapa sawit. Kemudian masa 20, 30, 40 tahun yang lalu pendidikan kita ini dihormati. Dan kalau keluar sekolah menengah pun, pelabur-pelabur melihat
pelajar lepasan sekolah hasil didikan sistem pendidikan Malaysia ini lebih baik berbanding negara-negara lain. Sebab itu pelaburan datang, ada kilang dan sebagainya. Itu 40 tahun dulu. Tengok keadaan sekarang. Soal dia nak sakau duit itu, saya sebenarnya tak bimbang sangat. Ada orang kata, kesian kat dia, dia masuk penjara. Kalau tanya saya, kalau saya curi duit rakyat, saya lebih rela masuk penjara dekat dunia ni, paling kurang sikit kena pukul dalam kubur nanti. Paling kurang dah selesaikan dosa tu awal-awal sebelum masuk kubur. Jadi tak apa. Kesian dekat dia, saya tahulah ada orang beritahu, Allah kesiannya lah dekat keluarga Najib. Rosmah rindu dekat Najib. Najib murung duduk dekat dalam penjara. Tak apalah, itu biar dia tanggung. Dia dah lama dah hidup mewah, kaya raya. Jadi soal, orang kata dulu, saya ingat bila saya mula bawa cerita rasuah, cerita penyelewengan, orang selalu kata, yang kamu ni dengki sangat dengan Melayu ni sebab apa? Biarlah dia curi duit ke dia rasuah, paling kurang Melayu yang ambil, bukan Cina. Saya tak jealous dengan dia. Kau suka kau lah kau nak kaya. Sebab saya juga tahu, orang yang kaya dengan mencuri, menyeleweng, dengan kerja tak jujur, tak lama saya sedari, harta tu tak kekal. Pernah tak kita tengok, ni orang-orang kuat dekat Malaysia ni, baik yang Melayu, yang Cina, yang India, yang sakau duit ni, pernah tak kita tengok dia sampai jadi jutawan, hartawan dunia macam orang lain kaya? Tak tak. Kita dengar dia ambil 1 bilion, 500 juta, 2 bilion. Kalau orang biasa dapat 2 bilion, habis dah satu dunia ni harta dia dapat beli. Macam-macam bisnes dia dapat. Tapi orang politik, orang penjawat awam, kalau kamu curi duit rakyat, ambillah 500 juta pun, dia tak kekal lama. Nampak senang hanya sekejap saja. Duit tu akan hilang sebab tak berkat. Jadi saya tak jealous, saya tak peduli kau suka kamu. Saya hanya bimbang satu saja. Kita ada anak-anak, itu saja. Dan kita akan jadi tua. Saya tak payah kata yang pakcik-pakcik yang dah memang tua ni kan. Saya mula berkempen masa umur pertengahan 30-an. Umur 31, 32. Sekarang saya umur 45, 13 tahun. Saya boleh rasa bezanya hidup ini masa umur saya 30, bila saya dah jadi 40, ni nak masuk 50 ni. Banyak beza dia. Badan kita tak sihat macam dulu. Kita tak cerdas macam dulu. Tanggungjawab lagi banyak. Jadi saya tengok Malaysia ni, dua-dua kita kena tekan. Yang muda, bila kita ada kerajaan yang seleweng, yang tak pandai mengurus, yang tak peduli, yang muda akhirnya dia belajar tinggi macam mana pun, buat pinjaman. Kadang-kadang ada orang hantar mesej kat saya. Semalam saya duk cerita pasal UiTM. Pasal UiTM ni bagi kroni konsesi dah. Jadi ada 2-3 orang ibu bapa hantar mesej pada saya beritahu, dia bukan UiTM saja, universiti lain pun sekarang ni, walaupun kerajaan habis ratus-ratus juta, tapi asrama kepada pelajar tak boleh bagi. Kalau yang biasa ada gaji tu tak apalah juga. Sebab dia bila nak kena sewa dekat luar, dia kena bayar deposit. Deposit ni 2 bulan. 1 bulan untuk deposit rumah, 1 bulan untuk deposit air dengan api. Jadi kalau dekat kawasan bandar, kalau rumah tu dalam 700, 800 nak sewa 4-5 orang, kalau RM500 pun, 2 bulan RM1,000. Anak orang biasa mungkin boleh, tapi kalau dia anak orang susah, mak ayah dia pergi ambil alung. Jadi soal contohnya benda-benda macam ini ni dahlah dia kena berhutang, kemudian dia susah nak bayar PTPTN. Paling sedih, 4-5 tahun dia belajar, baik yang Melayu ke Cina ke India, dia keluar tak ada kerja. Kalau dia ada kerja pun, kerja tu baik dia tak payah masuk universiti. Baik tak payah habis sampai 50-60 ribu. Jadi kita ada masalah kerana yang muda itu, walaupun pendidikannya lebih baik daripada kita yang dah berumur ini, tapi hidup dia belum tentu akan dapat merasa seperti yang kita merasa sekarang. Walau macam mana susah pun kita rasa sekarang. Kalau sekarang kita rasa susah,
Bayangkan anak-anak kita dalam 20-30 tahun daripada sekarang. Jauh lagi teruk daripada kita. Itu yang muda. Saya ada 4 minit je lagi ni. Yang tua macam saya, macam pakcik-makcik, saya cukup bimbang juga. Berapa ramai daripada kalangan kita ini yang ada pencen bulanan? Berapa ramai? Makin hari, makin ramai orang yang pencen, dia kerja swasta, dia tak ada pencen bulanan macam dulu. Kalaupun dia ada, dia hanya ada bayaran KWSP sekaligus. Katakanlah pencen nombor 60. Majoriti rakyat Malaysia, terutamanya yang Melayu, bila dia pencen nombor 60, simpanan KWSP dia RM10,000. Nak buat apa RM10,000 sekarang? Nak bayar rumah pun tak boleh, nak buat modal berniaga pun tak boleh. Dan sekarang orang makin hidup lama. Kalau tak percaya tengok Tuan Mahathir. Sempat buat pusingan ketiga untuk menjadi Perdana Menteri ni 97. Orang sekarang hidup makin lama. Jadi kalau 60 pencen berhenti kerja ada dalam 10-15 ribu, anak pula walaupun sepanjang kita bekerja tu kita bayar dia pendidikan, bila dia keluar dia pun nak tanggung diri dia pun susah. Bayangkan 20 tahun lagi bila umur kita jadi 80, 75, kos semua akan meningkat. Jadi sebab itu, dia bukan soal politik saudara-saudari. Saya balik, aku tak kepinginnya lah untuk jadi menteri ni. Percayalah cakap saya. Sebab saya tahu, kalau jadi menteri dan jujur, kerja tu kerja bangang. Sebab jadi menteri, jadi wakil rakyat ni tak ada orang yang gembira. Orang tu marah, orang ni marah. Malam-malam orang ketuk pintu kena bagi duit. Tak ada. Saya pernah jadi wakil rakyat dulu. Aku makin miskin. Habis duit semua. Jadi kalau tanya saya, tak adanya lah aku nak jadi wakil rakyat ke menteri. Kecuali yang jadi menteri itu yang berebut-rebut sangat. Itu sebab dia nak sakau. Dia tahu, bagi aku 3 tahun je jadi menteri, aku boleh buat 300 juta. Cukup sampai 7 keturunan. Yang itu tak apalah bila dia jawab. Tapi saya ingat juga satu benda. Bila keadaan dah makin teruk. Dan kalau saya, orang macam saya, orang macam Izzah, orang macam saya Ibrahim, kami semua orang yang boleh dikira terpelajar. Yang Allah bagi kelebihan kepada kami masa kami muda. Belajar luar negara, dapat jawatan yang bagus, muda-muda dah dapat gaji yang baik. Tak payah bimbang pasal wang. Kalau kami tutup pintu dan biarkan semua ini berlaku, kami langsung buat tak nampak semua yang berlaku, ada bahagian kami yang tak berkat dalam hidup kami. Jadi sebab itu, keadaan ini makin teruk dan makin teruk. Saya tak payah sembang panjang sekarang sebab saya tinggal 2 minit lagi. Nanti saya datang sekali lagi ke Ledang waktu malam masa ceramah. Saya minta saudara-saudari turun bawa kawan ramai-ramai. Kita sembang panjang pasal keadaan negara. Ini kira warm up saya ni. Saya dah lama tak jogging lah kan. Ini kira kalau lari, dia ada pace 5, pace 6, pace 7, pace 8 ni tak? Ini kira pace 9. Baru jalan sikit-sikit saja untuk beritahu kawan-kawan dekat Ledang. InsyaAllah kami akan datang lagi. Saya akan datang lagi macam sebelum-sebelum ini. Cuma saya minta satu saja. Jangan ambil mudah pentingnya pilihan raya umum kali ini. Untuk mencuci sesuatu masalah, last kali ini, dah 7-4 minit lah. Untuk mencuci satu-satu masalah, dia selalunya tak berlaku sekaligus. Kita nak sental, ini apa namanya orang kata, kerak periuk ni, bukan sekaligus. Dia kena sekali, kemudian kali kedua, kali ketiga. Kita dah berjaya tahun 2018, kita kena pastikan tahun 2022, kita bersihkan lagi. Mana yang patut kita hantar ke penjara, kita hantar ke penjara. Mana yang patut kita cari balik duit, kita cari balik duit. Mana yang muda-muda yang bagus untuk kita lonjakkan ke depan sebagai pemimpin, InsyaAllah kita sama-sama bantu. Dan kalau itu kita berjaya buat, InsyaAllah parah macam mana
untuk baiki balik sedikit demi sedikit. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tidak boleh sambung. Sekarang pun sebenarnya dah nak masuk maghrib. Saya sudahi dengan kita jumpa lagi dalam tempoh terdekat 2-3 minggu daripada sekarang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak suruh jerit tak kena sebab maghrib. Jadi tunggu 3 minggu lagi kita jerit kuat-kuat. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya Nandri Manakam. Assalamualaikum. Okay, terima kasih saudara Rafizi. Minta